بالله من الشيطان الرجيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Kita dikendaki mengajak, menyeru untuk kita melakukan kebaikan jalan Allah dengan berhikmah, dengan kebijaksanaan dan hasanah, yaitu dengan ketatasusiliaan. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam pemerhatian saya di sepanjang kita berkampung di Dewan PKI ini, saya telah memerhati dengan dekat para perwakilan sama ada di peringkat ketiga-tiga sayap, bercakap daripada negeri-negeri kian bijak betul, kian matang mengkritik dengan penuh kesantunan, serta berhemah dan mengutarakan lontaran balingan, pandangan-pandangan dan cukup hebat dan amat luar biasa. Kita masih meletakkan ketatasusiliaan berhujah. Kita mengutamakan budaya adat sopan sebagai orang Melayu, di mana Melayu itu menegur dalam seloka, membidas dalam gurauan senda, menyindir dalam gelak ketawa, meminta tetapi tiada suratnya, memohon biarpun hanya dengan suara. Yang di bawah tugasnya meminta, yang di atas jangan tutup mata. Janganlah buat lupa, kita di atas ni sebab oleh sokongan mereka. Sementara jawatan masih ada, berilah apa-apa yang terdaya. Tanpa perwakilan, siapalah kita? Tambahan lagi, sudah dekat pilihan raya. Dah tahu tak apa. Jentera perlu diperkasa, menangkan BN, calon BN semua. Hadiah untuk Presiden kita. Presiden kita daya tahannya luar biasa. Walak kita sepenuhnya tanda kesetiaan UMNO semua kepadanya. Demi rakyat, UMNO berkhidmat untuk semua. Walak artinya setia, cinta. Lawannya barang, benci, lepas diri. Kita sebagai perwakilan bukan hanya sekadar di dewan ini, di luar dewan, di kampung-kampung. Walak kita tidak berbelah bagi. Walak kita walak yang ikhlas. Kita bukan barak. Kita bangun beramai-ramai untuk memberikan kewalakan kita sepenuhnya kepada Yang Amat Berhormat Presiden Haji kita. Tepukkan yang lebih gemuruh untuk Presiden Haji kita. Hidup Najib! Hidup Najib! Hidup Najib! Saudara-saudari, pemimpin kita seorang, walak saya kepada beliau tidak berbelah bagi. وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Datuk Seri Presiden, wahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik pada kita. Presiden kita telah berbuat baik sebaik-baiknya bukan hanya pada kita,
bukan hanya pada UMNO, bukan hanya pada orang Islam, bukan hanya pada orang Melayu, berbuat baik kepada semua, kerana beliau adalah Perdana Menteri kepada semua rakyat di Malaysia ini. Datuk Ishak dan saya adalah dua beradik. Dulu kami ada beradik, tinggal dua beradik. Janganlah lagi-lagikan dua beradik, cukuplah. Kami sokong PN. Yang ada tu, yang ada niat, Adam telah niat tu. Kita hanya ada seorang ketua. Ketua kita adalah Presiden parti kita, Perdana Menteri kita. Saudara-saudari, saya ingin sebagai Menteri Dalam Negeri menyentuh mengenai campur tangan asing di dalam negara kita. Ya, tangkap saja. Yang Mahkamah Perdana Menteri telah memberikan mandat kepada saya untuk menangani permasalahan campur tangan asing di negara kita ini apa betul sekali. Saya ingin menyebutkan campur tangan asing ini bukan hanya berlaku baru-baru ini sahaja. Saya ingin mengimbau tentang revolusi tanpa keganasan yang telah diasaskan oleh Jim Sharp melalui Albert Einstein Institute pada tahun 1983 yang bertujuan untuk melatih, merancang dan membangun strategi bagaimana menjatuhkan sesebuah kerajaan demokratik. Beliau merupakan pelopor pada peperangan dan penjajahan berbentuk baru di negara-negara sasaran. Albert Einstein Institute menerima dana dari National Endowment for Democracy atau NED, International Republic Institute atau IRI, George Soros Foundation dan Open Society Foundation. Apa yang kita lihat bahawa dua buah karya diwujudkan, iaitu How to Start a Revolution dan satu lagi From Dictatorship to Democracy. Dan Jim Sharp ini telah memperkenalkan 188 kaedah revolusi tanpa keganasan yang seterusnya dipelopori oleh Popovic di Serbia. Setelah mendapat kejayaan, dia mempelopori gerakan revolusi merah atau Color Revolution yang terkenal melalui sebuah institusi yang dikenali sebagai Canvas atau Center for Applied Non-Violent Action Strategy, dan juga OPCOR yang menjadikan lambang tangan dalam hampir semua revolusi. Sidang Perwakilan, melalui Canvas ini beberapa revolusi telah dilancarkan seperti Czechoslovakia Velvet Revolution pada 1989, Bulldozer Revolution pada tahun 2000, Georgia Rose Revolution dalam tahun 2003, Ukraine Orange Revolution pada tahun 2004, Lubnan Cedar Revolution 2005, Kyrgyzstan Tulip Revolution 2005, Kuwait Blue Revolution 2005, Iraq Purple Revolution 2005, Iran Green Revolution 2009 hingga 2010. Dari Color Revolution ini telah merebak ke negara-negara Arab, Libya, Syria, Mesir, Tunisia, Yaman dan dipanggil sebagai Arab Spring. Di Malaysia, mengikut laporan intelijen, beberapa pertubuhan telah dikesan diresapi oleh Color Revolution Movement ini. Color Revolution Movement ini: 1. Suaram, 2. Bersih, 3. Bar Council, 4. Lejakini.com dan juga Sarawak Report. Di dalam laporan intelijen itu, organisasi seperti Bersih telah melancarkan 5 siri demonstrasi jalanan yang kita ketahui semuanya ditaja oleh Soros melalui National Democracy Institute dan Open Society Foundation.
Ini seperti yang diakui oleh Maria Chin Abdullah dalam laporan dalam Malaysia Insider pada 27 November 2011. Beliau mengaku menerima wang dari OSF yang kononnya untuk membiayai aktiviti menuntut pilihan raya yang adil dan saksama. Tetapi hakikatnya mereka telah melancarkan revolusi warna kuning untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada tetapi gagal. Tuan-tuan dan puan-puan, polis telah bertindak dengan kuasa-kuasa yang ada pada pihak polis. Yang terakhir kita tahu bahawa di dalam usaha untuk mereka melancarkan revolusi warna ini, ya, polis telah bertindak secara profesional, berlaku adil. 15 kuning ditahan, 15 merah ditahan. Polis buta warna. Sebab polis harus melakukan keadilan. Polis harus buta warna. Kerana kita yang kebetulan hari ini berbaju merah. Ini corporate color kita, ini parti color kita. Mereka yang mengadakan perjumpaan baju merah pada hari itu kerana mereka mewakili NGO, tidak mewakili UMNO. Tuan-tuan, soalnya, apakah tindakan selanjutnya? Saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan telah menubuhkan sebuah task force yang dianggotai oleh PDRM, SDRM, Bank Negara Malaysia dan AG Chambers atau Jabatan Juruan Negara untuk mencari semua maklumat hingga ke akar undi dan hingga ke lubang cacing. Dan tindakan-tindakan bukan saja telah dijalankan sebagaimana yang saudara-saudari ketahui, tetapi dalam waktu yang terdekat jangan salahkan kerajaan, tetapi mana-mana yang melakukan kesalahan, tunggu tindakan yang akan dilakukan oleh pihak berkuasa. Oleh kerana polis melakukan keadilan, polis juga harus diberikan sanjungan. Kita harus memberikan sanjungan kita kepada pihak polis di Raja Malaysia yang telah melakukan tindakan secara profesional. Terima kasih kepada polis. Terima kasih. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, kita tahu bahawa terdapat beberapa usaha oleh mereka yang berada di dalam negeri dan di luar sana. Kita tahu bahawa mereka seperti cacing kepanasan sekarang ini. Yang Amat Presiden, terima kasih di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya tahu apa yang akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Ada perwakilan yang menyebut tentang soal parti kerja asing. Menteri Usaha kita, saya ingin menyatakan bahawa kerajaan telah mengambil keputusan melalui keputusan Jabatan Menteri bahawa kita pun telah membekukan kemasukan kerja asing pada 19 bulan Februari tahun ini. Keputusan ini dibuat oleh kerana terdapat beberapa buah organisasi yang telah meletakkan kesalahan kepada kerajaan seolah-olah kerajaan yang membawa masuk kerja-kerja asing ini. Namun keputusan pembekuan ini akhirnya telah menimbulkan permasalahan kepada industri. Ianya telah memberi kesan besar kepada industri perladangan
perabot, perkilangan dan perkhidmatan. Pendapatan ekspor negara telah merosot dalam sektor industri dengan hanya 8 bilion ringgit berbanding dengan sasaran lebih 10 bilion ringgit. Mengikut kaji selidik yang dilakukan oleh Persekutuan Perkilangan Malaysia atau SMM, mendapati 84% daripada para pengusaha berdepan masalah kekurangan tenaga kerja berikutan pelaksanaan pembukaan pengambilan pekerja asing. Pihak kerajaan dan majikan akan terus mencari jalan terbaik agar pendapatan ekspor negara tidak berpanjangan terjejas dan dalam masa yang sama menggesa agar masyarakat dapat mengambil peluang pekerjaan yang dikosongkan oleh pekerja asing. Bagi pekerja tanpa izin, rekod KDN sehingga November tahun ini menunjukkan bahawa 10,109 operasi telah dilancarkan dan sebanyak 1,095 majikan telah ditangkap, 24 ejen ditahan dan 59,249 parti telah diusir sepulangkan. Justru maka kerajaan harus seimbang di dalam kali ini, dan saya menyeru sama ada Kementerian Sumber Manusia atau Kementerian Belia dan Sukan ataupun MITI ataupun kita yang berada di Persada Akar Umbi tahu bahawa masalah ini adalah masalah sosial dan masalah ekonomi dan ianya harus diatasi. InsyaAllah kita akan menentukan bahawa sesuatu yang terbaik akan kita lakukan untuk mengatasi masalah ini tanpa mengambil peluang pekerjaan pada rakyat tempatan dan tanpa mengambil pekerja asing dengan berlebihan. Saudara-saudari, oleh kerana kita akan memberikan peluang sepenuhnya kepada Yang Berhormat Presiden kita untuk bersecara langsung, maka saya ingin mengimbau kepada 17 pembahas yang telah menyuarakan masalah Rohingya. Saya ingin maklumkan bahawa kini berlaku usaha pembersihan etnik Rohingya di Myanmar dan ia melibatkan 8 juta orang Rohingya di negara berkenaan. Saya telah dapat menganjurkan sebagai pengurusi penganjur untuk Majlis Himpunan Solidariti Rohingya. Inilah buat pertama kalinya kita akan dapat melihat bahawa Presiden Parti UMNO bersama dengan Presiden PAS akan duduk di pentas yang sama. Bersama-sama dengan lebih daripada 150 pemimpin-pemimpin pelbagai NGO. Sedang perwakilan kita ketepikan perbezaan pegangan politik kita. Kita ketepikan soal matlamat politik kita, tetapi demi ummah, demi rakan seagama dengan kita, demi rasa keprimanusiaan, kita amat menghargai komitmen Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita untuk duduk sama dengan Presiden PAS dalam merealisasikan matlamat ini. Kita tidak berhajat untuk campur tangan di dalam hal ehwal dalam negeri mana-mana negara, hatta sebuah negara di ASEAN ini. Tetapi sanggupkah kita di Malaysia ini atas nama keprimanusiaan, atas nama agama, kita membiarkan keadaan itu berlaku? Adakah kita sanggup melihat saudara-saudara kita menghadapi permasalahan negara? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita tidak menganjurkan atas nama kerajaan.
Itulah sebabnya berkali-kali daripada hari pertama hingga hari ketiga, Tan Sri Pengerusi Tetap Timbalan Pengerusi Tetap mengingatkan kita untuk bersama-sama besok di Stadium TV Wangsa. Kita mengharapkan kita jangan pulang dulu malam ini, kita tangguhkan hingga kita berhimpun beramai-ramai dalam himpunan Solidariti Rohingya besok. Saya mohon komitmen kepada saudara-saudara, sanggup datang? Sanggup? Sanggup? Hebat dan luar biasa. Saudara-saudari, kita sebagai perwakilan dan pemimpin UMNO, inilah Tikar Merdeka, terpilih binaan generasi lalu. Jangan sekali-kali digalakan ia kepada penjajah, jangan sesekali dihamparkan ia kepada pembela bangsa. Jangan sesekali meletakkan nilai harganya kepada sesiapa. Jangan tikar ini hanya untuk pejuang terbilang, kerana tikar ini hanya untuk rakyat berhati wajar, kerana tikar ini tiada nilai untuk ditukar ganti. Hanya kepadamu kami bersetia dan bersumpah, hanya kepadamu kasih kami tumpah melimpah. Kamilah insan paling berkuat menduduki tikar merdeka ini, bersila dan berzikir hayat menyusun sejarah bangsa. Nukilan Adam Muhammad. Saudara-saudari sidang perwakilan, kita merasakan bahawa gendang perang hampir dipalu. Saya nyatakan tidak lama dan tidak dekat kita serahkan mandatnya kepada Presiden parti kita untuk menentukannya. Kita yang berada di Dewan ini, yang berada di akar umbi, kita sentiasa bersiap siaga untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Presiden apabila genderang perang ini dipalu untuk kita bergerak dengan lancar menggerakkan semua jentera pilihan raya. Saya yakin sebagian besar daripada kita telah melalui kursus keris 2314. Semangat keris terus membara di kalangan kita. Dalam waktu yang singkat ini, insyaAllah kita akan lakukan keris 2.0 untuk kita semua bergerak segera untuk menentukan kejayaan kita. Saya yakin semangat keris masih terus membara di kalangan kita. Semangat keris akan terus menyala di kalangan kita. Semangat keris akan bergerak ke seluruh negara. Semangat keris akan menentukan kemenangan kita. Dokongan kita pada parti dan kepimpinan adalah dokongan yang insya-Allah luar biasa untuk menentukan kemenangan kita dalam PRU ke-14 nanti. Akhirnya, mari dengan semangat wajah yang ada pada kita, kita berikan dokongan semangat keris yang ada pada kita, semangat untuk memberikan terus semangat kepada Yang Amat Berhormat Presiden kita. Kita bersama-sama memberikan semangat wajah kepada Presiden kita. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.